Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Kompleks saya akan membincangkan mengenai isu-isu dalam proses penyembelihan haiwan ternakan. Sebelum kita pergi kepada isu yang lebih mendalam, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Yang pertama sekali saya, iaitu Faik Kapiti Masrah. Yang seterusnya ialah Aisyah Azira binti Asmawi, Fatihah Nur Najiha binti Muhammad Adib, dan yang terakhir sekali Fariha Hazika binti Kamar Zaman. Isi kandungan yang terdapat dalam video ini ialah pengenalan mengenai penyembelihan, teknologi penyembelihan, sijil halal di Malaysia dan isu penjualan daging kartel. Kita akan mulakan dengan apa itu penyembelihan. Penyembelihan dalam konteks bahasa merujuk kepada proses pembersihan dari segala bentuk kotoran ataupun najis. Dalam konteks agama Islam sendiri, sembelihan merujuk pada proses penyembelihan haiwan secara khusus sesuai kepada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam sendiri. Antaranya adalah menyebut nama Allah dengan membaca bismillah ataupun sebelum pada 2 saat terakhir menyembelih haiwan. Pada surah Al-Ma'idah, ada mengatakan, diharamkan kepada kamu memakan bangkai iaitu binatang yang tidak disembelih, dan darah iaitu yang keluar mengalir, dan daging babi iaitu termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan mati kecekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih iaitu sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala, dan Ianya diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah yang dimakan demikian itu adalah perbuatan fasik. Dalam surah ini ada menyatakan antara haiwan yang haram dimakan antaranya mati tercekik ataupun mati dipukul ataupun jatuh di tempat yang tinggi. Teknologi yang digunakan dalam proses penyembelihan terdapat 3, iaitu electrical stunning, mechanical stunning, dan gas stunning. Sebelum itu, apakah kaedah stunning? Stunning pada haiwan adalah langkah yang diambil sebelum proses penyembelihan untuk mengurangkan penderitaan dan tekanan pada haiwan. Perkara ini dilakukan untuk memastikan bahawa haiwan tidak merasa sakit apabila proses penyembelihan berlaku. Ini sejajar dengan ajaran Islam kerana Nabi Muhammad menekankan kepentingan, ketepatan dan kebaikan dalam tindakan membunuh dan menyembelih haiwan. Pertama, electrical stunning. Ia bertujuan menghasilkan depolarisasi neuron melalui aliran arus elektrik ke otak, mengakibatkan pergerakan yang tidak teratur dan menjadikan haiwan tidak sedar terhadap rasa sakit. Kaedah ini terbahagi kepada 2, iaitu head-only stunning dan head-to-body stunning. Manakala mechanical stunning melibatkan pemindahan tenaga kinetik ke otak melalui penggunaan alat. 2 alat utamanya adalah bolt penembus dan bolt deteman bukan penembus. Akhir sekali, gas stunning. Gas stunning adalah proses yang melibatkan pendedahan haiwan kepada konsentrasi tinggi karbon dioksida yang mengakibatkan perubahan dalam parameter darah dan membawa kepada kehilangan kesedaran. Isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan kaedah stunning. Yang pertama, kebimbangan mengenai kesahihan penyembelihan halal. Terdapat beberapa kaedah stunning jika tidak dilakukan dengan berhati-hati boleh menyebabkan haiwan mati seterusnya menjadi tidak halal. Oleh itu, beberapa golongan berpendapat bahawa kaedah ini mungkin menimbulkan keraguan terhadap cara penyembelihan yang sah menurut hukum agama. Seterusnya, kebersihan dan kualiti daging yang dihasilkan. Dalam konteks kebersihan, kaedah stunning yang dilaksanakan dengan tidak teliti menimbulkan kemungkinan kontaminasi bakteria atau patogen yang boleh mempengaruhi kualiti daging. Oleh itu, proses pengendalian selepas kaedah stunning harus mematuhi standard kebersihan industri dan pencegahan penyakit. Penggunaan kaedah stunning dalam penyembelihan haiwan dapat dilihat dari perspektif maqasid syariah yang merujuk kepada objektif asas dalam Islam. Beberapa maqasid syariah yang relevan dalam konteks ini adalah perlindungan nyawa. Kaedah stunning, jika dilaksanakan dengan betul, dapat membantu meminimalkan penderitaan haiwan dan menyediakan cara penyembelihan yang lebih selamat. Ini sesuai dengan prinsip perlindungan nyawa yang merupakan salah satu tujuan asas maqasid syariah. Yang kedua, kaedah stunning apabila diterapkan dengan baik dapat membantu melindungi kualiti daging dan mencegah pembaziran harta. Yang ini sejajar dengan prinsip perlindungan harta dalam maqasid syariah. Yang terakhir, penggunaan kaedah stunning yang mematuhi prinsip-prinsip halal dalam Islam dapat menjaga integriti agama. Pemahaman yang lebih jelas mengenai proses penyembelihan halal dan kesesuaiannya dengan kaedah syariah menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak agama yang merupakan salah satu objektif asas dalam maqasid syariah. Saya akan membentangkan tentang pemalsuan sijil halal. Proses pensijilan halal melibatkan pematuhan terhadap jaminan kualiti, perundangan berkaitan dan syarat-syarat prestasi minimum. Ada 3 kategori pensijilan halal iaitu kecil, sederhana, besar. Isu-isu yang berkaitan dengan pensijilan halal. Pada tahun 2014, pemeriksaan audit bersama-sama Pegawai Jabatan Agama Islam Perak JAIPK mendapati pengusaha tidak menyediakan berkas untuk mengasingkan sembelihan rosak atau yang tidak halal. Keadaan rumah sembelihan yang sangat kotor dan tidak dijaga walaupun mempunyai sijil halal bagi tempoh 2012 hingga 2014 serta pekerja di tempat pemprosesan tidak memakai sarung tangan. Punca berlakunya pemalsuan pensijilan halal, permintaan yang tinggi penghasilan produk dalam masa yang singkat. Pihak JAKIM lambat mengambil tindakan mengeluarkan surat pengesahan halal sementara.
logo halal yang telah tamat tempoh. Hukum serta makasih syariah. Persijilan halal adalah satu pendekatan untuk memastikan kehalalan produk dan perkhidmatan menurut prinsip-prinsip Islam. Hukumnya adalah wajib atau fardu kifayah. Yang ketiga, mendukung makasih syariah termasuk perlindungan nyawa, harta dan agama. Makasih syariah yang berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan makanan serta keadilan dan dalam perniagaan menjadi tumpuan dalam persijilan halal. Pematuhan terhadap persijilan halal memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang kualiti dan kesalahan produk, melibatkan harta yang dihabiskan untuk mendapatkan produk tersebut. Berkaitan dengan makasih syariah dengan keadilan dan ketulusan dalam perniagaan. Pemprosesan dan penjualan produk halal haruslah dilakukan secara adil dan terbuka. Saya akan menghuraikan isu yang terakhir iaitu isu penjualan daging kartel. Sebelum kita pergi lebih lanjut, adakah anda semua tahu apakah itu daging kartel ataupun kartel daging? Kartel daging juga diketahui sebagai skandal daging ialah skandal negara yang berkaitan dengan daging import di Malaysia sejak pertengahan tahun 2017 tetapi hanya mendapat liputan media pada tahun 2020 sahaja. Seterusnya, mari kita lihat isu yang berkaitan dengan penjualan daging kartel di dalam negara kita. Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, pada 2 Disember 2020, telah timbul isu sindiket kartel daging import haram di Senai, Johor Bahru yang melibatkan aktiviti pemalsuan logo halal. Berdasarkan laporan akhbar Sinar Harian, syarikat pembekal terbabit menggunakan dokumen palsu termasuk laporan kastam, permit import, sijil halal dan resit bayaran. Daging-daging tersebut telah dibawa masuk daripada 4 buah negara iaitu China, Ukraine, Brazil dan Argentina. Bagi mengaburi mata pihak berkuasa tempatan, syarikat pembekal tersebut dalam masa yang sama turut mengimport daging daripada sumber yang sah. Kesemua daging yang diimport akhirnya ditempatkan di dalam suatu tempat simpanan khas sebelum dibungkus semula. Daging import tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak sebelum ditampal logo halal palsu. Selain itu, terdapat rekod resit penerimaan kemasukan daging babi juga ditemui di tempat kejadian. Namun, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna menjelaskan bahawa setelah penyiasatan awal dilakukan, didapati tiada daging babi ditemui di tempat kejadian. Selain itu, isu ini telah dianggap sebagai jenayah makanan dan boleh disabitkan kesalahan sekira didapati bersalah. Jenis jenayah ini biasanya dilakukan oleh penjenayah yang bermotifkan ekonomi atau dengan kata lain, mereka mengutamakan keuntungan semata-mata. Justeru pelakunya tidak mempedulikan soal keselamatan makanan asalkan barangnya melepasi pemantauan pihak berkuasa dan selagi mereka tidak tertangkap, selagi itulah mereka masih bergerak dan beroperasi. Kunci yang seterusnya ialah menghadkan bekalan atau apa-apa amalan ketat yang lain. Seperti contoh, sesuatu badan yang memiliki monopoli mengikut takrifan ini tidak boleh menjadi sebuah kartel, namun ia boleh menyalahgunakan monopoli ini dengan cara lainnya. Kartel biasanya berlaku dalam oligopoli, di mana ada sebilangan kesia penjual dan biasanya melibatkan produk yang sama jenis. Dan akhir sekali, punca penipuan bidaan terhadap satu jenis kartel yang khusus. Seterusnya, mari kita lihat hukum dan makasih syariah tentang isu ini. Majoriti masyarakat di Malaysia adalah beragama Islam, maka sudah pasti kejelasan status halal produk daging tersebut menjadi kebimbangan sesama mereka. Sebagai umat Islam, syariat menetapkan supaya kita memilih makanan suci dan halal. Sudah jelas dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Maka, hukum untuk daging yang diimport dari luar negara adalah halal kerana penyembelihan yang dilakukan adalah sah dan mengikut syarat. Manakala hukum bagi proses yang dilalui sebelum dipasarkan adalah haram di sisi undang-undang kerana mereka tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti pemalsuan logo halal serta pembungkusan semula daging yang diimport. Seterusnya, isu ini telah mengutamakan 5 asas utama makasih syariah, iaitu membuktikan keberkesanan dalam memelihara nyawa melalui penyediaan makanan yang halal, bersih dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, prinsip hifz al-nafs turut diterapkan untuk memastikan pemeliharaan nyawa bagi makhluk yang hidup. Oleh itu, bagi umat Islam, kita harus pandai memilih jenis pemakanan seharian kita dan elakkan perkara yang boleh mendatangkan rasa was-was atau memudaratkan. Kesimpulan bagi semua isu ini ialah sembelihan bukan sekadar bagi memastikan daging yang kita peroleh itu halal, akan tetapi ini dapat mencerminkan identiti sebuah umat Islam. Hal ini demikian kerana hanya umat Islam saja yang mempunyai cara yang spesifik untuk menyembelih haiwan ternakan. Walaupun Malaysia menerusi arus kemajuan teknologi, kita haruslah sentiasa cakna akan hukum hakam yang telah ditetapkan. Hal ini demikian kerana apabila Malaysia selesa dengan kemajuan teknologi yang sedia ada, mereka alpa dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Selain itu, setiap pengesahan yang dibuat perlulah diyakini benar dan tidak memasukkan sesuatu agar umat Islam dapat dijauhi daripada keraguan. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi perbincangan pada video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.